Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, dan juga tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang sedang mengikuti live streaming yang kita sediakan dari Masjid Jami' As-Saghir, Sungai Dua, Pulau Pinang. Alhamdulillah. Dan saya Dr. Daniel bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini, hari Ahad 4 Oktober 2020, bersamaan dengan 16 Safar tahun 1442 Hijrah. Dan seperti mana biasa, kita peringatkan tentang COVID-19 yang telah menjadi pandemik pada hari ini. Ia bukan suatu igawan, bukan suatu penipuan, ia suatu realiti. Dan kita di Malaysia menyedari tentang realiti itu. Semalam kes di Malaysia mencecah rekod, iaitu 317 kes keseluruhannya bagi satu hari. 100 lebih di Sabah dan 100 lebih kes di Kedah. Dan selebihnya di Pulau Pinang ada 3 kes, dan begitulah seterusnya. Dengan kematian secara keseluruhannya sudah mencecah 137 kes. Dan bermula ledakan COVID-19 di Malaysia sejak minggu ini, dia ada perkaitan pastinya dengan pilihan raya peringkat negeri Sabah. Memang ramai rakyat Malaysia yang marah kesan daripada pilihan raya itu, sebab ia berlaku pastinya disebabkan perebutan kuasa politik, ada unsur-unsur ketamakan dalam berpolitik, kerakusan, dan kesan orang-orang berpolitik ini mengejar kuasa dengan ketamakan dan kerakusannya. Akhirnya berlakulah pilihan raya yang kita maklumi. Dan ketika berlaku pilihan raya, ada kempen, sedikit sebanyak ada perhimpunan, pertemuan, dan begitulah seterusnya. Walaupun KKM mengingatkan tentang SOP, tetapi kita sama-sama maklum SOP itu seringkali dilanggar. Bukan oleh orang lain, tapi orang-orang yang digelar sebagai politikus-politikus. Kesannya rakyat Malaysia yang biasa merahain mendapat padahnya. Budak-budak sekolah perlu dilakukan swab yang menggerunkan bagi mereka. Contoh yang berlaku di Kedah, dan begitulah seterusnya kesan daripada pengejaran kuasa oleh orang-orang politik dan kuncu-kuncu mereka. Semoga Allah memelihara kita daripada kerakusan, ketamakan dan kebobrokan puak-puak politik dengan sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Semoga Allah peliharakan kita daripada puak-puak politik yang rakus, tamak dan bobrok ini daripada kita. Dan semoga golongan politik yang bobrok ini Allah tak izinkan menguasai kita dengan perangai mereka yang rakus seperti itu. Jadi padahnya kita terima, dan akhirnya ada masjid yang ditutup, dan begitulah seterusnya. Padah terkena kepada kita kesan daripada orang-orang politik yang merebut kuasa. Ala kulli hal, itulah yang berlaku. Semoga pada hari ini kita menyadari bahawa COVID-19 realiti. Kesan perhimpunan, mendekati kontak, memberi kesan kepada kita itu realiti.
lantas SOP yang KKM sebutkan kepada kita, sama-sama kita patuh dengan pelitup mukanya, dengan penjarakan fizikalnya, jangan bersalam, jangan berpelukan, begitulah seterusnya. Mari sama-sama kita jaga, sebab COVID-19 yang telah membunuh lebih daripada 1 juta manusia di dunia sejak Januari sampai sekarang, ia bukan suatu igawan, bukan suatu penipuan, ia realiti, insya-Allah. Dan saya suka dengan cerita bila ditangguhkan pendaftaran bersemuka di universiti oleh Menteri KPT, pengajian tinggi, secara yang waktu yang singkat, menyebabkan sebahagian rakyat Malaysia yang telah bersedia untuk mendaftarkan diri secara bersemuka di universiti terpaksa tangguhkan. Ada yang sudah sampai pun ke universiti, ada yang ibu bapa sudah booking tempat tinggal, booking tiket itu, booking tiket ini, tiba-tiba cancel pendaftaran bersemuka, kata Menteri Pengajian Tinggi, menyebabkan wang mereka boleh dikatakan hangus. Dan rakyat Malaysia begitu marah sehingga sekarang sudah ada trending minta Menteri Pengajian Tinggi sila letak jawatan. Biar trending itu berlaku, saya tak kisah tentangnya. Tapi yang saya suka nak ceritakan ialah tentang sebahagian rakyat Malaysia yang prihatin, yang akhirnya ada nak sediakan bas untuk pelajar-pelajar ini boleh balik ke tempat mereka masing-masing. Ada yang mengutip wang derma, wang sumbangan untuk membantu mereka yang ada masalah kewangan, terutama yang datang dari kampung. Ada yang bapa menjual itu, menjual ini untuk anaknya pergi mendaftar di universiti, begitulah seterusnya. Dan ini suatu yang menyedihkan. Jadi saya suka cerita orang-orang Malaysia yang prihatin ini. Tapi orang-orang Malaysia yang prihatin ini bukan dari kementerian, tidak. Orang-orang biasa. Orang-orang biasa. Dari kementerian mereka mengatakan tangguh pendaftaran. Itu yang jelas. Tetapi bagaimana nak tolong ini yang sudah sampai? Orang biasa yang tolong. Berita itu saya suka. Berita itu saya suka. Cerita itu yang saya suka. Jadi ada satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya panjang, saya nak ambil satu bahagian di tengah-tengahnya, relevan dengan suasana mereka yang prihatin ini. Nabi SAW mengatakan, man kana fi hajati akhi, man kana fi hajati akhi, barang siapa yang memberi tumpuan untuk selesaikan hajat saudaranya. Man kana fi hajati akhi, barang siapa yang memberi masa, memberi fokus, prihatin untuk selesaikan hajat saudaranya. Saudaranya bermasalah, berhajat, minta bantuan, pertolongan, dia berhajat dan kita beri masa, wang ringgit untuk selesaikan hajatnya. Kata Nabi SAW, Allah akan bantunya di sudut hajatnya. Kita yang menolong orang mengatasi hajatnya, kita juga ada hajat, kita juga ada keperluan. Tetapi disebabkan kita beri masa, keprihatinan kita untuk hajat, selesaikan keperluan hajat orang lain, kita yang ada hajat, ada keperluan, Allah tolong kita dengan hajat kita. Maka tak pernah rugi orang yang tolong selesaikan hajat orang lain. Tak pernah rugi. Cuma peringatan saya untuk mereka yang menolong orang ini, terutama siswa-siswi yang hendak mendaftar ini, ketika menolong hajat, membantu orang, jangan di satu sudut kita hulurkan bantuan, kemudian kita palingkan muka kita untuk maki hamun orang lain. Jangan tolong orang seperti itu. Tolong orang, kemudian pilaknat Nur Aini. Jangan. Tolong siswa-siswi, kemudian pi maki hamun Nur Aini. Jangan. Tolong siswa-siswi, kemudian cerca Nur Aini. Jangan. Jangan buat begitu. Rosak amal kita. Buat dengan ikhlas. Kita faham, ya. Kita faham apa yang sedang berlaku. Kita marah.
dengan menteri mungkin, dengan kementerian mungkin, ya. Tapi jangan sampai kita hanyut dengan kemarahan. Hanyut itu yang bahaya. Nak marah itu okey. Biasalah manusia berlaku episod seperti ini, dia nak marah. Biasalah. Tapi jangan hanyut. Control your anger. Kawal. Tolong orang, tolong. Pada ketika yang sama, kawal kemarahan. Jangan tolong, pada ketika yang sama, cerca. Rosaklah amal kita. Apa mereka dok buat? Kita dok buat, apa mereka dok buat? Rosaklah amal. Jangan iblis perdayakan kita. InsyaAllah, terutama ketika kita sedang marah pada Nur Aini, kementerian dan sebagainya. Tak kenal Nur Aini? Tak apa. Kenal hadis tadi. InsyaAllah. Kita kembali kepada agenda kita. Kita masih di surah nombor 5. Apa nama surahnya? Surah Al-Ma'idah. Berkaitan hidangan-hidangan. Dan pada petang ini, insya-Allah, kita mulakan dari ayat nombor 68. Okey. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai' hatta tuqimut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiun wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Laqad akhadna mithaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Shadaqallahul azim. Al-Maidah 68 hingga ke ayat 70. Yang bermaksud, katakanlah wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sehinggalah kamu menegakkan isi ajaran Taurat, menegakkan isi ajaran Injil, dan juga menegakkan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, yakni kepada Nabi Muhammad dari Tuhanmu, akan menambah kedurhakaan dan kekufuran bagi kebanyakan daripada mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin yang beriman, orang-orang Yahudi dan golongan Sabiun dan orang-orang Nasara, sesiapa saja dari kalangan mereka yang beriman dengan Allah dan juga beriman dengan hari akhirat dan beramal soleh, tidak ada ketakutan ke atas mereka dan mereka tidak akan berduka cita. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap kali datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak disukai oleh hawa nafsu mereka,
maka sebahagian daripada rasul-rasul itu mereka dustakan, dan sebahagian yang lain mereka bunuh. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan, pada sesi pertemuan yang lepas kita bicarakan satu ayat, yakni ayat nombor 67. Walaupun hanya satu ayat, tapi ada beberapa segmen penting yang kita bicarakan berkaitan dengan ayat itu. Pertama yang kita fokuskan teramat sangat ialah tentang Ar-Rasul ini. Nabi Muhammad SAW, Allah arahkan untuk baligh. Artinya untuk melaksanakan tabligh. Tabligh bermaksud menyampaikan risalah Allah. Apa yang Allah turunkan, apa yang Allah sampaikan, jangan disembunyikan. Jangan disimpan hanya untuk diri dan keluarga, tetapi disebarkan, disampaikan kepada umat walaupun sedikit. Dan umat juga mengambil cakna, mengambil iktibar bahawa kita juga kena sebarkan apa yang baginda Ar-Rasul telah sebarkan. Apatah lagi terhadap orang yang belum pernah kenal Allah dan Ar-Rasul dari kalangan orang kafir. Sebagaimana Nabi SAW telah menyampaikan risalah tentang Allah dan Ar-Rasul kepada kafir Quraisy, kepada kabilah-kabilah Arab yang sebelumnya tak pernah kenal Allah secara yang betul, tak pernah kenal Islam, ajaran Islam. Baginda sampaikan, kita beramanah untuk sambung. Dan telah kita fokuskan dari situ tentang sifat-sifat wajib Ar-Rasul. Ada berapa? Ada 4. Ada 4. Sebelum saya sebut 9 ke 10, jawab saya siap. 4. Iaitu baginda sedik, benar, sentiasa benar. Kita ni penipu juga. Baginda Ar-Rasul SAW sentiasa benar. Malah sebelum baginda diutus sebagai Ar-Rasul pun, baginda sentiasa benar. Itulah Nabi Muhammad SAW, benar, merupakan kepribadian baginda dan tak pernah hilang. Yang keduanya, baginda amanah. Baginda jujur. Baginda menyampaikan secara yang betul. Telah kita bicarakan pada minggu lepas, ada ayat dalamnya Allah menegur baginda. Baginda enggan mengahwini isteri Zaid selepas Zaid menceraikan istrinya yang bernama Zainab. Sebab Zaid itu anak angkat baginda alaihissalam. Dan di kalangan orang Arab, mengahwini isteri anak angkat seperti mengahwini isteri anak sendiri. Suatu yang aib. Tiba-tiba Allah Azza wa Jalla berkehendak untuk Zaid menceraikan istrinya Zainab. Ya, berlakulah episod-episod, berlakulah masalah rumah tangga yang akhirnya menyebabkan Zaid nak menceraikan istrinya, ataupun yang menyebabkan perceraian, dan Nabi tidak mahu itu berlaku. Dan Allah mengatakan sebenarnya itu tak dapat dielakkan, tapi kamu tak mahu itu berlaku sebab kamu takut kamu terpaksa mengahwini isteri anak angkat, takut dicela manusia, dan begitulah seterusnya. Dan Allah menegur baginda. Jika baginda tidak jujur, baginda nak merahsiakan benda itu. Ini teguran daripada Allah. Allah menegur sikap baginda. Bukanlah baginda melakukan dosa, itu sebagai manusia. Baginda Rasul dan baginda juga manusia. Jadi ada juga perasaan tertentu yang baginda rasai. Ya, tak ada dosa. Tapi Allah tidak setuju dengan itu. Allah menegur. Jika baginda tidak ada kejujuran, itu akan dirahsiakan. Sebab kita dan umat sampai hari kiamat akan membaca ayat teguran Allah ke atas baginda sampai bila-bila. Baginda sedik,
baginda amanah. Dan baginda fatanah. Tidak ada kebodohan pada baginda. Baginda bijaksana, cerdik, pintar, brilian, genius. Dan yang keempatnya ialah yang kita sebutkan tadi, tabligh. Baginda menyampaikan. Itu telah kita fokus pada minggu lepas. Di samping kita fokus juga tentang kenyataan Allah. Sesungguhnya Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Yang selepas ayat itu diturunkan, sebelumnya jika berlakulah musafir, baginda berkhemah, akan ada sahabat yang melakukan hirasah, kawalan di luar khemah baginda akan ada. Mesti ada. Tapi selepas turun ayat ini, baginda terus mengeluarkan kepala baginda alaihi salatu wasalam dan memberitahu para sahabat, bermula hari ini tak diperlukan lagi orang menjaga aku, mengawal kemah aku, tempat tidur aku tak perlukan lagi, sebab cukuplah Allah bagiku. Sebelum itu mengambil hukum sebab musabab. Seperti yang kita maklum, baginda mendidik kita tentang hukum sebab musabab. Nak hijrah bersembunyi 3 hari di Gua Thur. Bukan baginda takut pun, tapi mengajar kita, mendidik kita tentang penting hukum sebab musabab diambil kira. Tetapi selepas turun ayat ini, tak perlu sama sekali sebab Allah dah sebut tentang ini, maka baginda mengambil tindakan yang sesuai dengan ayat yang baru turun. Tak perlu kamu hirasah, kamu kawal kemah aku. Jadi sekaligus ia suatu kelebihan. Dan bagi Syekh Said Hawa, beliau mengatakan ini juga suatu mukjizat. Jelas, walaupun baginda hidup dikelilingi musuh yang bukan sekadar membenci, ada idaman yang membunuh pun ada, tapi ia tak pernah berjaya. Bani An-Nadir pernah merancang untuk seseorang ambil batu besar untuk dihempaskan di atas kepala, datang wahyu, baginda selamat. Pernah di suatu musafir, ada seorang Arab datang hunuskan pedang nak bunuh baginda. Baginda sebut Allah, jatuh pedang. Allah selamatkan baginda sentiasa. Tapi dengan ayat ini, dia suatu pengukuhan, tak mungkin ada orang yang boleh membunuhmu. Dan kata Said Hawa, suatu mukjizat. Itulah yang berlaku dalam hidup baginda. Walaupun ramai ingin nak membunuh baginda, tapi seorang pun tidak berjaya datang membunuh baginda. Sebab Allah bagi jaminan. Jaminan ini dalam bentuk ayat, suatu mukjizat yang berlaku. InsyaAllah. Itu rumusan sedikit daripada apa yang kita bicarakan pada minggu lepas. Kita sambung dari situ, terus kita masuki ayat 68. Untuk bicarakan 3 ayat ini, terutama ayat 69, saya telah gunakan 3 kitab untuk lebih mendetail, lebih memahami. Pertama, kitab induk kita, kitab tafsir Ibn Kathir. Yang kedua, kitab yang sering saya popularkan untuk kita simpan dan manfaatkan, kitab tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Dan ketiganya, kitab ulama Syria, ulama masa kini, walaupun baru meninggal dunia, Syekh Said Hawa, iaitu kitab Al-Asas fi Tafsir, untuk melihat kaitan ayat dengan suasana semasa hari ini. Jadi, 3 kitab saya gunakan untuk memahami 3 ayat ini, terutama ayat 69. Anda akan faham mengapa ayat 69 menjadi fokus saya pada petang ini. Sebelum itu kita masuki ayat 68 terlebih dahulu. Qul, dia bermula dengan suatu perintah. Qul, macam qul huwallahu ahad. Qul, katakan. Say, tell them, beritahu. Ini perintah untuk dimaklumkan pada orang. Beritahu. Beritahu apa? Ya ahlal kitab. Wahai ahlul kitab. Terutama golongan Yahudi dan Nasara. Golongan yang agama mereka itu sebenarnya ada kitab. Itu ahlul kitab. Agama mereka ada kitab. Walaupun kitab itu kemudiannya dicampur adukkan dengan kalam manusia, tapi dasarnya dia ada kitab. Dan kitab yang asal Allah punya. Kitab yang asal Allah punya. Untuk Nasara, Kristian, kitab Injil Allah punya kalam.
untuk orang Yahudi kitab Taurat, Allah punya. Kemudian berlaku ubah suai, campur aduk, tapi asalnya itu kitab Allah. Maka mereka dan keturunan mereka dipanggil sebagai ahli kitab. Wahai ahli kitab, satu panggilan yang baik walaupun mereka jahat. Ahli kitab ni rata-ratanya jahat, terutamanya puak-puak Yahudi, punyalah jahat. Mana kita tahu ayat-ayat yang kita bicarakan sebelum ini tentang Bani Israel, tentang Yahudi, berulang-ulang ayat tentang Yahudi. Allah menceritakan tentang penderhakaan mereka. Nanti pun kita akan baca lagi selepas ni ayat ungkapan tentang apa yang mereka buat terhadap Al-Quran. Cerita satu demi satu tentang ahli kitab dari kalangan puak Yahudi yang merupakan penderhaka terhadap Allah dan Ar-Rasul. Tapi Allah panggil mereka dengan panggilan yang menyejukkan. Wahai kamu yang dapat kitab. Wahai kamu yang dapat kitab. Panggilan yang menyejukkan. Panggilan yang baik kepada golongan yang tidak baik. Ya ahlal kitab. Wahai golongan yang dapat kitab. Lastum ala syai'. Kamu langsung tidak beragama sedikit pun. Kamu tak pegang agama sedikit pun. Tak usah claim lah, tak usah katalah kamu beragama itu, kamu beriman dengan Rasul itu. Kamu pada dasarnya tidak beragama, tidak berpegang kepada agama sedikit pun. Sehingga jadi dalam Islam sekadar claim, menyatakan tak cukup. I am a Muslim. Are you a Muslim? Yes, I am a Muslim. Claim. Tak cukup. Mendakwa kita Muslim. Tak cukup. Wahai golongan yang dapat kitab. Kitab Allah. Jangan main-main. Hebatlah tu. Tapi Allah kata, tak usah duk claim lah. Kamu itu hebat. Sebab kamu sebenarnya tidak beragama sedikit pun. Hatta sehingga apa? Tuqimut Taurah. Sehingga kamu tegakkan, kena buat. Tegakkan, kena buat. Macam Allah perintah kita, aqimus solah, tegakkan solat. Tegakkan solat apa maksud? Buat solat secara praktikal. Ada qiyamnya, ada rokoknya, tidaknya, sujudnya, antara dua sujudnya, tahiyatnya. Proses amal. Bukan sekadar niat. Amali. Practical aspects of religion. Kena buat. Di samping faith, belief. Ini benda yang internal, dalam. Itu kena betul. Dalam kena betul. Itu kompos induk. Tapi luar kena buat juga caranya betul. Jika kompos dalam betul, yang kita buat cara luaran yang boleh dilihat juga insya Allah akan jadi betul. Itulah Islam. Dalam kena betul. Agama berteraskan akidah, iman kena betul. Yang sering saya ulang-ulangi di sini apa dia? Iman sahih. Kepercayaan kena sahih, authentic. What we believe in must be based on something authentic. Otherwise, your belief is false. Jadi kepercayaan kita, cara teorinya, cara hujahnya mesti autentik, sahih. Maka iman kena sahih. Dia membetulkan dalaman kita. Dari situ kita faham apa-apa kita buat kerana Allah. Datanglah keikhlasan dari dalam. Kompos dah betul, maka apa yang kita buat berdasarkan kompos yang betul kerana ilahi. Kemudian lahirlah amal-amal yang zahiriah ini. Contohnya solat, tegakkan. Maka kalimat tegakkan itu Allah sebut sekarang dalam bentuk perintah kepada ahli kitab. Kamu tak beragama sedikit pun sehingga kamu menegakkan Taurat. Iaitu buat, melaksanakan isi-isi Taurat. Wal Injil, dan menegakkan isi-isi Injil. Isi-isi Taurat khususnya untuk puak-puak Yahudi. Isi-isi Injil khususnya untuk puak-puak Nasara. Kena tegakkan.
Mereka klaim, tapi Allah katakan belum lagi beragama sampai kamu buat apa yang Allah turunkan dalam bentuk kitab-kitab. Memberi peringatan pada kita mengaku Muslim. Buat dah apa yang kitab suruh. Balik pada kita. Buat dah. Kena solat. Quran suruh kita solat. Keluarkan zakat. Keluar tak zakat ataupun tidak? Solat ataupun tidak, terutama yang wajib. Tinggalkan minuman arak, tinggal ataupun tidak. Jangan makan duit riba, makan ataupun tidak. Jangan berjudi ataupun tidak. Jangan laknat orang, jangan cerca orang, cerca laknat ataupun tidak. Kena tegakkan isi kitab. Barulah kita beragama dalam erti kata yang sebenarnya. Okey? Wa ma unzila ilaikum min rabbikum, dan kena menegakkan apa yang diturunkan dari Tuhanmu. Kena menegakkan apa yang diturunkan dari Tuhanmu. Apa yang diturunkan dari Tuhanmu itu apa maksudnya? Iaitu Al-Quran. Ya ahli kitab, kamu kena tegakkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Ini bagi ahli kitab yang hidup di zaman, di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang hidup dan bertemu Nabi. Mereka yang hidup dan mesej risalah yang Nabi bawa sampai. Mereka kena beriman. Sebab itulah mesej yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Okey. Kemudian ayat itu bersambung. Sesungguhnya kata Allah, apa yang diturunkan kepadamu yakni Muhammad dari Tuhanmu akan menambah kederhakaan dan kekufuran bagi kebanyakan daripada mereka. Itu yang kita ungkapkan awal tadi. Allah panggil mereka dengan panggilan yang lembut, ahli kitab, wahai kamu yang dapat kitab, tapi perangai mereka secara umum yang huduh. Antara perangai mereka yang huduh itu, ni sekarang Allah sebut, iaitu bila Quran diturunkan, apa yang akan berlaku terhadap kebanyakan daripada mereka. Katsiran minhum. Allah sebut di sini. Wala yazidanna katsiran minhum. Tidak akan bertambah ke atas kebanyakan mereka. Majoriti mereka. Katsiran minhum tidak akan bertambah. Melainkan yang akan bertambah apa dia? Dua benda. Tughyanan, kederhakaan, dan kufra, kekufuran. Dua itu yang akan bertambah. Penderhakaan dan kekufuran. Derhaka kita faham. Apa yang Allah perintahkan untuk dilaksanakan, mereka lawan, mereka engkar. Itu derhaka. Kekufuran ialah menolak apa yang Allah perintahkan untuk dipercayai dan sebagainya, mereka menolak. Jadi kedua-dua itu bergabung sekali ke atas majoriti ahli kitab. Itulah perangai huduh. Antara perangai huduh ahli kitab yang Allah panggil mereka dengan panggilan ya ahli kitab. Clear? Jadi kita sedang berhadapan dengan ahli kitab yang perangainya seperti ini, terutama bangsa Yahudi. Sebab itu hari ini kita tahu nak berdakwah pada bangsa Yahudi cukup susah. Cukup susah. Agak lebih senang kita berdakwah pada orang Nasara, pada orang Kristian. Kita lihat ramai padri-padri yang masuk Islam. Malah kalau anda pernah mengikuti ceramah yang disampaikan oleh Brother Yusuf Estes dari Texas, Amerika. Dia berasal dari Texas, Amerika, dari keluarga yang kuat dan dekat dengan gereja. Malah Brother Yusuf Estes dulunya Skip Estes. Dia ini aktivis gereja. Keluarganya ada yang padri, orang besar gereja. Dia akhirnya, walaupun asalnya dia anti-Islam sangat-sangat, sehingga dia mengatakan dalam ceramahnya bahawa dia Kristian, dia mengkaji Bible. Kalau kita mendengar ceramah dia, kita rasa kagum bagaimana dia mengkaji isi Bible dengan guru-guru yang hebat.
tentang Bible. Dia mengkaji sungguh-sungguh. Dan selepas itu dia kata dia mengkaji juga agama-agama yang lain. Dia nak tahu juga tentang agama-agama yang lain untuk perbandingan agama. Tapi satu saja agama yang dia tak minat langsung nak kaji, iaitu Islam. Islam ni bagi dia punya leceh lah, punya tak boleh pakai. Tak payah kaji langsung lah. Ni agama tak boleh pakai langsung. Itu dia yang berkata demikian. Dia datang di Pulau Pinang memberi ceramah. Itu antara kalimatnya. Tak payah agama ni leceh. Why? Dia yang tanya. Dia jawab. Good question. Soalan yang bagus. Lepas tu baru kita tahu betapa bagi dia agama ini paling dia benci. Tapi itulah agama yang dia anuti hari ini. So why the change? Manusia yang Islam itu paling dia benci, sekarang dia anuti. Ini kita kena kaji kes macam ini. Why the change? Luar biasa perubahan seperti ini. Jika anda pernah ikuti ceramah dia ada laman dia yang khas. Dia memang pendakwah gigih di Eropah. Carilah, type Google saja Yusof Estes, insya-Allah ada laman khas bagi dia. Hujah-hujah dia saintifik, hujah-hujahnya very critical, menggunakan konsep critical mindedness, cukup bagus. Salah satu ceramahnya ialah tentang terjemahannya ialah tentang padri-padri dan pendakwah Kristian yang akhirnya masuk Islam. Dalam tu dia cerita, padri-padri, malah archbishop, ketua-ketua padri, bukan padri biasa, archbishop, padri, priest, bishop, tinggi lagi, archbishop, lagi tinggi. Ada juga yang masuk Islam. Jangan ceritalah orang-orang yang biasa-biasa ni, ramai yang masuk Islam berbanding Yahudi. Baik. Tetapi majoriti, kata Allah, tidak bertambah melainkan penderhakaan dan kekufuran. Ini Allah bagi tahu pada kita perangai mereka, tapi di sudut Islam kita wajib berdakwah pada mereka. Berdakwah pada mereka. Sampaikan yang sebenarnya tentang Islam. Sebab cerita yang betul tentang Islam sudah cukup untuk membuka hati. Sebab it is the truth. Benda truth ini dia mudah masuk hati, melainkan hati yang terlampau keras. Tapi cerita the truth, the real truth. Jangan caci maki agama mereka, tak perlu. Jangan buat style mereka. Mereka buat style cerita keburukan Muhammad, buat kartun lah, Charlie Hebdo, Perancis, kan? Denmark, Jordan Poston, Denmark buat kartun mengaibkan Nabi. Nabi ni dalam bentuk satire, dalam bentuk kartun, hanya satira saja, tapi mengaibkan Rasul. Womanizer lah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini bila buka serban macam ada bom. Itu cara mereka nak huduhkan Islam. Itu cara pembohongan. That's not the way. Kita lagi marah. Malah menyebabkan di Denmark peratus orang masuk Islam bertambah lepas tu. Orang Kristian pun marah. Kamu orang Kristian, begini ke cara dakwah kamu? Okey, kami nak cari kebenaran. Betulkah Muhammad seperti yang kamu kata? Kaji punya kaji. Muhammad bukan seperti itu. Peratus orang Islam meningkat. Kesan cara mereka tu. Kita jangan buat style begitu. Kita tell the truth. Only the truth. Dan Islam ialah agama hak. Allah kata Islam ini dinul haq. Al-haq itu berkait dengan Islam. The truth and the only truth. Maka tell the truth. Siapa dia Nabi Muhammad? Dia kahwin lebih daripada seorang kan? Yes. Tapi kamu kena ingat, dia kahwin lebih daripada seorang selepas kematian Siti Khadijah. Bukan dilarang kita berkahwin lebih, tapi nak cerita bab Nabi. You nak hantam Nabi, we are telling you about Prophet Muhammad. Berkahwin ketika beliau baginda berumur 25 tahun. Kahwin dengan Siti Khadijah. Lama.
Lepas Siti Khadijah meninggal, barulah berkahwin ramai lepas tu. Tapi betul, isteri baginda bukan seorang. Daripada yang ramai itu, hanya seorang saja kita panggilkan dia sebagai virgin, yang anak dara seorang saja, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang lain semuanya janda. Dan bila kita kaji pula rahsia mengahwini itu dan ini, ada rahsia. Tadi kita sebutkan satu contoh, Zaid anak angkat mengahwini Zainab, Allah mau. Bila Zaid menceraikan Zainab, Allah mau Nabi SAW mengahwini Zainab supaya hukum Arab yang menghalang isteri anak angkat dikahwini oleh bapa angkat, hukum itu dibatalkan, dihapuskan. Untuk menghapuskan, Nabi Muhammad kena bertindak. Baginda kena mulakan perkahwinan dengan isteri anak angkat. Baginda tidak mahu, tapi Allah mahu untuk menghapuskan. Jadi perkahwinan itu ada rahsianya. Baginda berkahwin dengan seorang wanita Yahudi supaya ada hubungan baik dengan pok-pok Yahudi yang pada asalnya menentang Islam. Jadi ada rahsianya. Tapi kita bercakap benar, yes, Nabi Muhammad SAW ada ramai isteri. Tapi kamu jangan fikir ada ramai isteri itu dia womanizer, tak. Tengok hidup dia. Tengok hidup dia. Tidur, Omar pergi ziarah, tengok bangun dari tidur berbekas belakang. Kasar. Tika tempat tidur tu punya kasar. Tak ada apa di bilik baginda. Tengok tak ada apa. Ini kekasih Allah, tak ada apa di bilik. Ya Allah. Ketika wafat, harta benda tak banyak mana. Ya Allah. Tengok belah malam baginda tidur. Pernah satu malam tidur dengan Aisyah. Tidur, kemudian lebih kurang 1/3 malam minta izin pada Aisyah untuk bangun. Bangun meninggalkan Aisyah, meninggalkan tempat tidur sebab nak solat malam. Kalah, memang kalah kita anytime. Tinggal isteri, tinggal tempat tidur. Padahal boleh tidur lagi. Tak, nak sembah Allah. Tengok hidup baginda. Kadang-kadang balik ke rumah, tak ada apa nak makan. Ada apa untuk makan? Ya Aisyah, tak ada apa. Jika demikian, aku berpuasa. Itu kehidupan seorang lelaki yang kamu kata womanizer. Tengok hidup dia. Ada waktu berperang. Hidup dia begitu, baginda begitu. Tapi dengan perkahwinan itu, kita lihat ilmu diturunkan pada isteri-isteri dan isteri-isteri ada kabilah-kabilahnya dan boleh disampaikan kepada wanita-wanita di pelbagai corok dan penjurunya. Wanita ini ada kabilahnya sampai mengikut kabilahnya, ada adik-beradiknya, maka di penjuru wanita peranan isteri-isteri itu penting. Saya nak ceritakan satu benda, cerita yang benar. Tiada terus abad Islam. Jangan guna style mereka. Cerita pembohongan terhadap Islam dan Nabi. Cari pembohongan. Kita jangan buat demikian. Tiada terus. Jika nak bercakap tentang agama mereka, cakap yang benar tentang agama mereka. Ya, cakap yang benar. Kita kata asal kitab Bible ni bukan Bible, Injil. Cakap yang benar. Itu benar. Mereka pun tahu bahawa yang asal itu sudah tiada. Kitab Allah ataupun Bible yang asal itu sudah tiada. Ditulis semula. Mereka pun setuju. Kita cakap yang benar. Tapi kita kata okey, kami tahu itulah yang kami diberitahu, tapi Al-Quran not like that. Dia terus diturunkan, terus ditulis. Kamu punya Bible yang asal hilang, ditulis semula oleh 40 orang. Itu yang tokoh-tokoh kamu beritahu. 40 orang dipanggil sebagai scribes, tulis semula Bible. Dan sebahagian daripada scribes, penulis itu tak pernah bertemu Nabi Isa, tak pernah bertemu dengan anak-anak murid ataupun sahabat-sahabat Nabi Isa. Mereka orang kemudian. Tiba-tiba tulis semula Bible. Al-Quran tak pernah berlaku seperti itu. Tell the truth. Memang boleh membuka hati. Itu kerja kita. Tapi ingat apa yang Allah beritahu berpandukan ayat ini, kebanyakan daripada mereka akan
menentang. Akan menentang. Menentang apa? Ma unzila ilaik. Apa yang diturunkan kepadamu dalam bentuk Quran, mereka akan hadapinya dengan tughyanan wa kufra, dengan penderhakaan dan kekufuran. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Kamu janganlah bersedih hati terhadap orang kafir itu. Jangan bersedih hati. Jangan bersedih hati dengan perangai mereka itu. Tak usah layan sangatlah, dalam bahasa mudah. Okey? Clear? Oh, kita masuk ke ayat 69. Innal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wassabiun, dan orang-orang sabiun, wan nasara, dan orang-orang Nasara, Kristian. Man, sesiapa saja dari golongan-golongan ini yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhirat, wa amila salihah, dan melaksanakan amal soleh, fala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan ke atas mereka. Ada ulama tafsir mengatakan tidak ada ketakutan ke atas mereka tentang apa yang akan berlaku kemudian. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan berduka cita. Ada ulama tafsir mengatakan tidak akan berduka cita tentang apa yang luput ke atas mereka sebelum ini. Mereka tidak akan ketakutan tentang apa yang mereka akan hadapi selepas ini, dan mereka tidak akan diduka citakan dengan apa yang luput sebelum ini. Allah jadikan mereka seperti itu. Hilang ketakutan, hilang keduka citaan. Ini Allah janji. Allah janji nak hilangkan khauf dan nak hilangkan huzun, duka cita. Mereka tidak akan ketakutan, mereka tidak akan berduka cita. Cuma ada tafsiran macam doktor sebutkan tadi, tidak akan takut tentang apa yang mereka akan hadapi. InsyaAllah, tenang sajalah. Apa yang akan datang, Allah hilangkan ketakutan. Akan jadi baik belaka. InsyaAllah. Apa yang berlaku sebelum ini, takkan menduka citakan mereka. Itu Allah janji, nak berikan macam tu. Tapi ada syarat. Syarat iman bagi betul yang kita sebutkan tadi. Iman kena sahih. Iman sahih. Ini bab iman. Sebab tu Allah kata man aman. Siapa yang aman, aman tu beriman. Man amana. Siapa yang beriman billah, kepada Allah. Beriman dengan Allah mesti dengan cara yang betul. Kena ada ilmu. Wal yaumil akhir, dan beriman cara yang betul tentang hari akhirat, hari kebangkitan. Ada ahli kitab, dia beriman cara yang salah. Dia kata kami saja layak masuk syurga, orang lain tak layak. Cara dia percaya itu salah. Dia percaya tapi cara dia percaya itu salah. Kalau kita percaya cara salah, kita ialah masuk syurga, orang lain masuk neraka. Parti kita lah masuk syurga, orang lain semua masuk neraka. Itu semua kesesatan dalam beragama, berkaitan dengan hari akhirat. Awas. Sebab tu kita nak kefahaman kita sahih. Tapi tak cukup. Wa amila salihah, amal kena soleh. Iman kena sahih, amal, iman kena sahih, amal kena soleh. Maka hilang ketakutan, hilang keduka citaan. Janji Allah. Yang kita kena buat, bagi betul iman. Make sure our belief is the right belief. Yang kita imani itu benda betul. Iman kena sahih. Jangan berhenti di situ. Wa amila salihah, dan amal kena soleh. Amal soleh kena ada berapa ciri untuk jadikan amal tu soleh. Sini kita ungkapkan ciri-ciri untuk menjadikan amal kita amal yang soleh. Kena ada berapa ciri? Paling kurang kena ada 2 ciri. Paling kurang kena ada 2 ciri untuk menjadikan amal kita amal soleh. Kita bukan sekadar beramal. Orang lain beramal, malam amal, makan amal,
Semua amal. Islam dia tak terima amal. Dia nak kita beramal soleh, tambah soleh. Bukan sekadar amal. Amal kena ada soleh. Itu penting. Iman sahih, amal soleh. Untuk menjadikan amal kita soleh, paling kurang kena ada 2 ciri. Boleh kita rojok surah Al-Baqarah ayat 112 untuk dirojok. Kemudian balik boleh rojok Al-Baqarah surah nombor 2 ayat 112. Okey? Al-Baqarah 112 surah nombor 2. Ciri yang pertama apa dia? Ikhlas. Kerana dia, kerana Allah. Buat ni kerana apa? Kerana Allah. Kerana menyahut perintah Allah. Kerana Allah mau begini. Semua tu kerana Allah. Kerana syurga Allah, masih kerana Allah. Takut neraka Allah, masih kerana Allah. Nak syurga Allah, masih kerana Allah. Sebab dia mau syurga Allah. Bukan mau pembalasan manusia. Pembalasan Allah, masih ikhlas. Takut neraka Allah, masih ikhlas. Jangan siapa kata tak ikhlas. Dia berkait dengan Allah. Ciri yang kedua, segala amal yang kita lakukan mesti mematuhi landasan syariat. Tak boleh sekadar kita berkata, yang penting hati mau ikhlas tak kat tu ya. Berhenti tak kat tu je. Yang penting hati mau ikhlas wah, buat apa pun tak apa. Duk angguk, gitu. Yang penting hati mau ikhlas maka ambil rasuah. Ni pilihan raya ni terima dia rasuah tak apa. Tak apa, hati mau ikhlas Bagi rasuah tak apa, hati mau ikhlas Duk ikhlas Alifnya mana? Duk terjun pi ya. Alif mana? Dia kena ada dua serentak. Ikhlas mau ada, betul dah. Cara mau betul. Cara betul ni apa maksud dia? Ikut syariat. Justru nak ikut syariat, kena faham syariat. Itulah kepentingan ilmu. Berpakaian. Apa syariat kata? Bukan apa kata survey. Apa kata syariat? Tu ikut survey buat apa? Ikut syariat. Laki-laki punya aurat apa? Wanita punya aurat macam mana? Ada seorang yang popular kat internet. Dulu dia menutup aurat wanita. Sekarang dia buka. Dia tak rasa bersalah. Saya sejak kecil disuruh oleh keluarga menutup aurat, pakai tudung sebagainya. Tapi akhirnya saya sedar agama tak suruh saya buat begitu. Agama tak suruh saya buat begitu. Yang suruh saya buat begitu ni pok-pok lelaki ni, ulama lelaki ni. Mereka lah yang paksa wanita pakai dengan pakaian wanita ini. Ni pok-pok lelaki yang kontrol. Agama Islam dikontrol oleh pok-pok lelaki, lebay-lebay lelaki. Lebay-lebay lelaki inilah, termasuk ulama lelaki inilah yang duk kongkong wanita dalam Islam. Nampak? Tadi ada yang terpengaruh. Ulama Islam yang lelaki ni tak guna sungguh. Dia kongkong wanita. Sebab itu bila saya ajar kita menjawab, ajar anak kita menjawab, contoh mengapa wanita menutup aurat, lelaki pun kena menutup aurat. Kewajipan menutup aurat untuk lelaki dan wanita, tapi untuk wanita begini. Mengapa menutup aurat begini? Jangan sebut sebab ulama suruh. That's wrong. Jangan sebut sebab tok nek suruh. That is also wrong. Jangan sebut sebab suami suruh. That is also wrong. Tapi saya buat sebab Allah suruh. Jika buat sebab Allah suruh, mana dalil? Lagi sekali kita tekankan di sini, agama tertegak dengan nas dan dalil. Itu penting kita faham agama dari sumber yang betul. Agama Islam bukan tertegak sebab selebriti. Kan sering saya sebut di sini. Islam bukan tertegak sebab selebriti. No.
Kadang-kadang selebriti pun ajar benda salah. Agama bukan tertegak dengan selebriti, dia tertegak dengan nas dan dalil. Jadi wanita kena menutup aurat, lelaki pun. Dalil surah An-Nur, ada dalil, ada hadis. Kan? Tengok surah An-Nur ayat 40-41, tengok kaji. Surah An-Nur surah nombor berapa? Surah nombor 24. Bukan sebab ulama. Jadi ya, jangan kutuklah artis ni, jangan kutuk. Dia tidak faham. Ada setengah pergi kutuk aja. Lagi dahsyat. InsyaAllah tempat kamu ke neraka. Allah, yang kutuk tu siapa? Hang tu siapa? Hang yang kata dia masuk neraka, hang tu siapa? Saya suka nak sebut dalam konteks membicarakan ini satu ayat yang ya dia bukan hadis tapi kesimpulan yang betul. Ingat kesimpulan daripada Quran dan Sunnah. Apa dia? Orang jahat berpeluang masuk syurga. Orang jahat berpeluang masuk syurga sebab adanya taubat. Dia jahat macam mana pun dia berpeluang masuk syurga sebab ada taubat. Pintu taubat masih ada. Pernah dengar cerita yang sahih dari hadis yang sahih zaman dahulu, ada seorang yang telah bunuh 100 orang. Kan? Dahsyat tu. Tapi hadis mengatakan dia meninggal, malaikat rahmat angkat dia. Dia mati dengan rahmat. Padahal hidup telah bunuh 100 orang, tapi dia bertobat. Dia orang jahat berpeluang ke syurga sebab ada taubat. Jangan cerca artis ni, jangan cerca sesiapa yang kita anggap telah melakukan salah. Ya, dari segi dalil dia buat benda salah, tapi jangan cerca. Jangan kata langsung dia ahli neraka. Jangan. Silap hari bulan kita yang ke situ. Wal'iyadzubillah. Jangan. Dan orang yang baik berpeluang ke neraka. Orang yang baik, nampak baik warak, dia berpeluang sangat ke neraka. Sebab apa? Sebab riak. Sebab riak. Tahu apa riak? Buat baik, kemudian mereka tengok. Riak, menunjuk-nunjuk di hati kan. Pergi umrah, selfie. Jaga tu. Selfie. Tapi nak cerita apa? Nak cerita semoga Allah terima umrah saya, Cik Abdul lah. Semoga Allah terima umrah saya. Tapi nak cerita, oi aku di sana oi. Ni apa niat ni? Jaga. Ni jaga. Ni jaga. Pergi sembahyang Jumaat masa PKP dulu. Ramai orang tak kesempatan solat Jumaat, saya dapat selfie satu. Nak tunjuk. Riak. Dia khawatiri. Buat baik dah. Tapi ke neraka sebab riak. Dia tu jahat. Tapi akhirnya bertobat ke syurga dia. Jadi kalau kita buat baik, jagalah hati ni. Syaitan serang hati kita ni. Iblis datang. Nak bagi kita rasa hebat. Ujub. Rasa hebat. Orang lain tak buat macam aku buat. Ni student ada problem, akulah yang sediakan kenderaan untuk mereka ini. Hancur amal. Baik-baik dah, tapi tang hati dia rosakkan. Ini jahat, tapi akhirnya hati dia bersih. Astagfirullah. Ada orang penjara beritahu pada saya, dia kata ada orang yang dihukum bunuh, hukum mati lah, dihukum mati. Kesalahan dia dahsyat. Kalau kita pergi ceramah kat penjara tu, orang yang macam ini dia tak boleh duduk di dewan macam orang lain. Dia di tempat khas dengan polis kawal dia dengan dahsyat lah. Tapi boleh dengar ceramah tapi hanya sekelintir saja.
Tadi pegawai bagi tahu kes-kes yang macam ini, hukum mati ini ialah mereka hidup dalam penjara di tempat yang tertentu, tapi seringkali bila sampai tarikh mereka nak dihukum bunuh tu, kita ambil mereka tengok muka berseri putih, berseri dan tenang, dan kita selama ni pun kita sedar dia sudah insaf, semayang tak tinggal, malam-malam duk menangis baca Quran. Dulu dia bersalah besar, bunuh orang dengan kejam, kemudian dipenjarakan, dihukum bunuh, kemudian dia tobat. Pintu tobat sentiasa terbuka sebelum kita mati, dan dia bertobat sebelum dia mati. Bila sampai tarikh kematian dia tu, senyum, tenang, duk zikir, doa. Kita dengar cerita tu, kita pun insaf. Jangan kata orang jahat tu dia ke neraka, jangan. Sejahat mana dia sekalipun, dia masih berpeluang ke syurga sebab pintu taubat Allah sediakan. You knock that door, you can go to paradise, insya-Allah. Just knock that door, please. Just knock it. Orang yang buat dosa besar, just knock the door of taubah. Just knock that door of repentance. Just knock it. Insya-Allah, it will open for you, and from there, insya-Allah, you can go to Jannah. Tapi orang yang baik, waspada, you can go to hell. Bila kita buat baik dan kita rasa mengada, dan kita nak menunjuk-nunjuk, apatah lagi dengan handphone, boleh selfie sekarang, nak menunjuk ketika beribadah. Dia orang baik berpeluang ke neraka sebab riak. Orang jahat berpeluang ke syurga sebab taubat. Jadi, jaga hati kita. Iman bagi betul, niat bagi betul, dan amal kita bagi soleh. Amal soleh ada dua ciri. Ikhlas, telah kita panjang lebarkan tadi, baik ikhlas, dan mengikut syariat. Okey? Clear? Baik. Belum selesai. Clear bab tadi kan? Ayat ini menampakkan orang yang beriman, orang Yahudi. Orang Yahudi siapa dia? Orang yang pada asalnya pengikut kitab Taurat. Orang Sabiun. Sabiun siapa dia? Boleh kita buka kitab tafsir, kita baca pelbagai pandangan. Sebab itu saya sebutkan tadi, saya terpaksa menggunakan 3 kitab. Kalau kita buka kitab tafsir yang dulu-dulu, ada yang mengatakan mereka ini pemuja bintang-bintang dan sebagainya. Jadi kita baca di pelbagai sangat pandangan tafsiran oleh para ulama. Kadang-kadang kita rasa mana satu yang tak saya pegang, ya? Mana satu yang tak saya pegang. Boleh saya baca Hamka mengatakan Sabiun dari kalimat Sabi. Sabi ini ialah dia ceraikan dirinya daripada agama yang ada ketika itu. Jika dia itu agama di sekelilingnya itu Nasara, dia tinggal Nasara, dia Sabi. Jika agama di sekelilingnya itu Islam, dia tinggal Islam, dia Sabi. Jadi itu Sabiun. Ya, agak melemaskan juga perbincangan ini. Tapi akhirnya bila saya buka Al-Asar fi Tafsir oleh Syekh Said Hawa, saya rasa ada satu yang boleh kita pegang. Apa dia? Iaitu Sabiun, satu golongan dahulu yang mereka itu sebenarnya berada di bumi Iraq. Mereka itu berada di bumi Iraq. Dan mereka beriman dengan semua nabi-nabi. Beriman dengan semua nabi-nabi. Jadi beriman pada Allah dan semua nabi-nabi. Dengan kebaikan semua nabi. Mereka Sabiun. Dan kata Syekh Said Hawa, mereka itu masih ada lagi yang seperti itu di bumi Iraq. Jadi saya rasa boleh pegang, boleh angkat. Allah sedang menceritakan tentang kelompok-kelompok manusia dan agama mereka yang beriman seperti kita. Yahudi, kata Syekh Said Hawa. Sekarang saya nak fokus pada Al-Asar fi Tafsir oleh Said Hawa sebab saya rasa tafsirannya agak
agak mudah untuk kita pegang. Tidak ada kepelbagaian yang susah nak kita pegang. Dalam bab ini pun saya rasa tafsir Al-Azhar dengan penuh hormat pada Hamka pun saya rasa susah nak pegang dengan sesuatu pegangan. Tafsiran dia cantik, tapi nak pegang, nak sampaikan pada tuan-tuan dan perempuan apa dia yang padu. Saya tak ada lagi yang padu seperti itu. Tak seperti ayat-ayat lain dalam tafsir Al-Azhar. Baca tafsir Al-Azhar, kita baca kitab lain, kita dapat satu sinopsis yang cantik daripada Hamka. Tapi ayat ni saya tak dapat itu. Jadi saya terpaksa cari kitab lain. Dari dalam kitab Al-Asas fi Tafsir saya jumpa jawapan yang padu itu. Kata Syekh Said Hawa, innal ladzina amanu, orang yang beriman, iaitu macam yang kita sebutkan tadi seperti kita, alhamdulillah. Dan orang-orang Yahudi, kata Syekh Said Hawa, orang yang dahulu, orang yang sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum datang Nabi Isa, dia Yahudi dari kalangan Bani Israel, dia Yahudi, pengikut Nabi Allah Musa, pengikut kitab Taurat. Dia. Kemudian wasabiun, golongan zaman dahulu yang beriman dengan semua nabi-nabi yang Allah utuskan. Dia. Kemudian yang keempat, wan nasara, yang beriman dengan Nabi Isa. Dia. Jadi orang yang beriman, dia beriman dengan Al-Quran. Orang yang beriman sebagai Yahudi, dia juga beriman dengan Taurat. Wasabiun, yang sebelum itu beriman dengan nabi-nabi yang diutus di kalangan mereka. Kemudian Nasara beriman dengan Nabi Isa dan kitab Injil. Semua ini, walaupun Yahudi, Nasara, Sabiun, namanya pelbagai, eranya berbeza, tapi jika mereka sama di satu sudut, apa dia? Iman kepada Allah Tuhan yang Esa sama. Dia Yahudi zaman dahulu, tapi dia beriman pada Allah, ya, secara yang betul. Sebagaimana Nabi Allah Musa ajar, mengikut kitab Taurat, mesti betul kalau ikut kitab yang betul. Dan dia beriman dengan hari akhirat. Orang Kristian ikut Nabi Isa, ya. Dia berpegang pada Injil, ya. Beriman dengan Allah, ya. Allah tiada anak, ya, tiada anak, ya. Bukan Trinity, Allah Esa, okey. Beriman dengan hari akhirat, ya. Betul. Sabiun, nabi-nabi zaman dahulu dia beriman. Cara yang betul, Allah Esa, tidak ada anak perempuan dan sebagainya. Ya, Allah Esa, ya. Beriman dengan hari akhirat, hari kebangkitan, ya. Iman dia betul. Kemudian mereka mengerjakan amal soleh. Kitab Taurat mengajarkan amal soleh ketika itu. Buat, mengikut kitab, tegakkan Taurat. Quran ajarkan amal soleh, tegakkan Quran dalam konteks amal soleh. Injil ajar, nabi-nabi yang sebelum ini ajar, sabiun, ikut apa yang nabimu ajar untuk buat amal soleh. Basic ini. Mana-mana umat manusia ikut di mana zaman, dia masuk syurga, insya-Allah. Tidak ada ketakutan ke atasnya pada hari muka. Maksudnya hari muka dia tak takut. Tak takut artinya dia hilang ketakutan sebab dia ke syurga. Dan sebelum ini dia tidak ada duka cita. Dia terbabar sebelum ini, tapi sekarang dia berada di jalan yang betul, maka jangan duka cita, Allah padam dosa-dosa yang lepas. Maka tiada duka cita dengan yang lepas, tiada ketakutan bagi yang akan datang. Clear? Tapi ayat ini menimbulkan satu pemikiran yang dipanggil toleransi. Toleransi. Dia menampakkan seolah-olahnya you Jews ke, you Christian ke, yang penting you beriman pada Allah, hari akhirat, you buat amal soleh, you can go to Jannah. Seolah-olah yang demikian. Pada dasarnya demikian. Betul. Islam itu bukan sekadar kita. Yahudi pun Islam, Kristian pun Islam. Tetapi bila sampai di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islamnya adalah mengikut apa yang Rasul akhir zaman bawa. Nampak? Itu yang Syed Hawa tekankan, dan kata Syekh Syed Hawa dalam kitab lain yang saya duk kaji tak jumpa, dan berkata Syekh Syed Hawa pendapat itu adalah ijma'. Disepakati.
Yahudi, okey, sebelum Nabi Isa, cara beriman betul, beramal soleh. Kristian ikut Nabi Isa, okey. Sabiun sebelum ini ikut nabi-nabi tertentu, silakan. Tapi bila ada Yahudi era hari ini, Kristian era hari ini, jika masih ada Sabiun di era hari ini, selepas datang Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama mengatakan dia kena beriman, dia kena beriman dengan Allah, still the same. Dia kena beriman dengan Rasul, dan Rasul yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu berkait juga dengan iman kepada Allah. Iman kepada Allah, Allah mahu dia beriman dengan Rasulullah akhir zaman. Ijma' dia wajib beriman. Dan amal soleh, ijma' dia kena ikut syariat yang Nabi Muhammad SAW bawa. Barulah iman pada Allah, hari akhirat, amal solehnya betul, barulah dia layak mendapat la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu kata Syekh Syed Hawa dalam tafsir, dalam Al-Asas fi Tafsir. Saya rasa itu yang saya nak angkat untuk kefahaman petang ini. Jadi kalau jumpa Jus, jangan kutuk dia. Dia pegang ajaran yang asal. Masih ada yang pegang ajaran yang asal. Jangan kutuk dia. Jangan kutuk dia. Jangan kutuk dia. Landasan dia itu, kalau ikut yang asal, landasan yang baik. Tapi kita kena sedarkan dia, dakwahkan dia supaya dia ikut landasan Rasul akhir zaman, yang mana mengikut Rasul akhir zaman itu sebenarnya terdapat arahan seperti itu dalam kitab-kitab mereka. Nanti kita akan bincang surah Al-A'raf ayat 157. Cerita tentang Nabi Muhammad ini ada dalam kitab-kitab mereka, dan Nabi ini menyuruh buat ini, dan mereka kena ikut. 157 surah nombor 7, ayat 157 surah nombor 7 surah Al-A'raf, kita akan bincang in detail bila sampai ke ayat itu tentang Rasul yang ummi yang terdapat dalam kitab-kitab mereka yang bernama Taurat dan Injil. Mereka kena ikut Rasul yang terdapat dalam kitab mereka, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka kena ikut jika mereka berada di era Nabi Muhammad SAW. Yahudi di era mereka dahulu ikut sekadar apa yang Nabi Musa bawa. Alright. Maka itu wajah toleransi yang nak kita angkat berdasarkan ayat ini. Clear Nampak Jangan lupa akan ada orang menggunakan ayat ini untuk menampakkan toleransi yang mutlak bagi semua orang, bagi semua agama. Ada orang yang angkat contoh Islam liberal, ayat ni mereka angkat untuk menampakkan semua agama sama. Sebab semua believe in God. Tapi cara mereka sembah Tuhan berbeza. Islam liberal dia angkat ayat ni dengan tafsiran macam tu. Salah tu. Jadi jangan kata Islam is the best. Bagi Islam liberal, jangan kata Islam is the best. Tapi sebenarnya semua agama sama. Itu yang sedang diajar, dipopularkan oleh religious pluralism. Itu isme yang sedang diangkatkan sekarang, iaitu pluralisme. Plural tu pelbagai, banyak. Dari segi agama, pelbagai agama tapi semua sama. Cuma dimensi amalan berbeza. Maka Kristian dan Islam sama. Semua cara tafsiran tentang Tuhan berbeza. Tapi jangan kata Islam lebih baik dari Kristian. Semua sama. Semua sama level. Ada di Malaysia yang sedang perjuangkan itu. Ada non-Muslim sedang perjuangkan itu. Tak ada kata Islam agama persekutuan. Tak mau. Semua sama. Sebab tu ayat ni saya sebutkan tadi, saya nak fokus. Sebab ayat ni diangkat cara salah oleh golongan tertentu untuk menampakkan
Ayat ini membuktikan semua agama sama. Tapi kita angkat ayat ini kena kait dengan ayat-ayat Quran yang lain. Ayat Quran bukan ni satu saja, berkait dengan ayat Quran yang lain. Bagaimana dengan ayat yang Allah wajibkan mereka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayat tu nak letak mana? Mereka ahli kitab wajib beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar ikut Taurah kamu, Injil kamu, kena beriman dengan Rasul akhir zaman. Nak letak mana pula ayat tu? Sebab tu saya akhirnya nak angkat tafsir Syekh Said Hawa sebagai pegangan terhadap ayat ni. Dapat tak? Clear? Clear? Ha? Alhamdulillah. Jadi itulah untuk petang ni, insya-Allah. Okey. Cuaca sejuk sikit kot. Jadi kita buka pada soalan. Okey. Dia soalan ni, soalan internet tak ada? Ada sikit. Okey, ada beberapa soalan di sini, alhamdulillah. Yang mana? Oh, okey, Ridwan. Oh, saya tak tengok lagi tu. Bulu kucing ya? Kena cek balik. Nanti kena minta fatwa. Nanti saya cek fatwa. Okey. Doktor Jenny, apa maksud Yasin? Yasin. Orang Melayu suka dengan surah ni kan? Surah Yasin. Surah Yasin surah nombor berapa tuan-tuan dan puan-puan? Surah nombor 36 dalam Al-Quran. Surah Yasin surah nombor 36 dan dia bermula dengan Yasin. Yasin. Seperti alif lam mim, itu huruf-huruf di awal mukadimah surah-surah tertentu. Apa maksudnya? Secara umumnya para ulama salaf mengatakan Allah yang lebih mengetahui. Kita tidak mengetahui maksudnya sebab dia huruf-huruf, tapi huruf-huruf dalam Al-Quran kita baca Al-Quran bila kita sebut huruf itu dan kita serahkan maksudnya kepada Allah. Itu tafsiran secara umum, itu yang saya pegang selama ini. Walaupun ada pendapat-pendapat dari ulama yang berbeza, kita hormat. Begitu juga dengan Yasin. Yasin bagi sahabat Abdullah Ibn Abbas, mengikut satu riwayat daripada sahabat Abdullah Ibn Abbas, Yasin ni bermaksud ya ayuhan nas, artinya ya manusia, wahai manusia. Bagi satu pendapat dari sahabat Abdullah Ibn Abbas. Ada pendapat yang mengatakan Yasin ini salah satu nama Allah. Macam ya Allah, Yasin, salah satu nama Allah. Ada yang berkata demikian. Ada yang mengatakan Yasin ni adalah nama surah saja. Yasin, mukadimahnya Yasin, dia nama surah. Ada pelbagai pandangan. Atau Imam Sa'id bin Jubair rahimahullah taala dan sebagian ulama yang lain, Yasin ni salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada orang bernasyid, mereka panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yasin. Toha pun bagi setengah ulama juga mengatakan dia salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin pun bagi setengah ulama yang muktabar, dia merupakan salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu pendapat-pendapat yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir. Tapi akhirnya Hamka merumuskan sebenarnya Allahu a'lam bissawab, jawapannya lebih tepat. Allah saja yang mengetahui. Sebab yang kita sebutkan tadi hanya pandangan. Tapi betulkah? Tak pasti. Pandangan. Tapi kita bukan nak kata salah, tapi nak kata sebenar-benarnya itulah maksudnya. Tidak boleh berkata demikian. Sebab ulama tu kata begitu, ulama ni kata begini, akhirnya kita berkata Allah saja yang mengetahui. Kita tumpulah pada ayat-ayat lain yang boleh kita faham dalam huruf-huruf ini, kita kata Allah saja yang maha mengetahui, insya-Allah. Tapi ada ulama mengatakan Yasin salah satu nama bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dr. Daniel, siapakah lelaki yang Yasin, surah Yasin sebut sebagai lelaki di hujung kota? Lelaki di hujung kota. Dalam Yasin ni ada cerita yang menarik.
Salah satu cerita yang menarik yang bermula dari ayat nombor 13 sampai ke ayat nombor 29. Panjang tu. Dari ayat nombor 13 surah Yasin, surah nombor 36. Surah nombor 36. Yasin, surah nombor 36. Bermula dari ayat 13 hingga ayat 29, cerita panjang tentang apa? Tentang ini. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Beritahu mereka ya Muhammad kisah tentang sebuah negeri. Beritahu kisah tentang sebuah negeri. Panjang lebar Allah cerita tentang negeri ini. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahum mursalun. Ketika telah datang kepada mereka seorang rasul. Datang pada negeri ini rasul. Kemudian Allah mengatakan Allah telah mengutus kepada negeri itu 2 rasul. Fa'azzazna bisalisin. Kemudian kami perkukuhkan dengan menghantar rasul yang ketiga. Faqalu, dan mereka mengatakan kami ini rasul-rasul untuk kamu. 3 rasul. Untuk sebuah negeri ini Allah hantar 2 rasul, kemudian Allah perkukuhkan dengan rasul yang ketiga. Ini ayat 13 dan seterusnya. Hamka bertanya, ini kota mana? Ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan dia dalam wilayah Turki satu ketika dahulu, nama negerinya, kotanya ialah Antioquia. Tapi itu pandangan. Allah tak sebut nama kota. Cerita. Kemudian ajak mereka kepada Allah, mereka engkar. 3 rasul berdakwah pada satu negeri. 3 rasul Allah utus, diengkari, diderhakai. Sehingga akhirnya mereka berkata, kamu bawa sial pada kami. Inna tatayyarna bikum. Kamu ni tatayyarna bikum. Kamu bawa kesialan, kecelakaan pada kami. Rasul kata, kesialan itu kamu yang bawa kesialan untuk kamu sendiri. Akhirnya mereka ancam, kami nak kalau kamu tak berhenti berdakwah, kami nak rejam kamu, kami nak seksa kamu. Itu cerita awal, belum jawab soalan. Tiba-tiba ayat 13 sampai 19 untuk cerita dialog 3 rasul dengan penduduk kota ataupun negeri ini. Tiba-tiba sampai ke ayat 20, episod Quran berubah fokus. Ini cerita Quran yang menarik boleh kita kaji kan. Allah seolah-olahnya duk fokus ke satu penjuru. Tiba-tiba masuk ayat 20. Kalau kita pergi rakam di studio, tiba-tiba kameraman fokus, pusing kamera, fokus pada benda lain. Ayat 20. Tak fokus lagi pada 3 rasul, tak fokus sangat pada golongan yang berselaru di kota yang kita sebutkan tadi. Ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang dari hujung kota seorang lelaki yang datang yas'a, bergegas. Bukan datang ala zapin dan ronggeng. Datang datang bergegas. Wahai kaum, ini benar-benar rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikut mereka yang datang tak minta upah. Mereka di atas kebenaran, ikut. Soalan, siapa dia lelaki di hujung kota itu? Dia bukan rasul, dia bukan nabi. Itu yang menarik. Dia manusia macam kita. Ada yang mengatakan nama dia Habib An-Najjar, dia tukang batu. Tukang batu lah. Tukang angkat batu ke pecah batu. Tukang batu macam kita lah. Tukang kayu, tukang ikan, tukang. Pakar di bidang yang bukan seperti Nabi dan Rasul. Datang di hujung kota bergegas. Dapat tahu masyarakatnya menolak Rasul, datang bergegas. Dan kata ulama, ini contoh tentang dakwah. Dakwah tu wajib dia sedar. Dia tak boleh duduk di hujung kota relax. Mandi sungai, mandi laut, enjoy, makan buah apple, makan buah pear. Tak kisah, 3 rasul cukuplah. Dia bukan rasul, tapi dia sedar kewajipan berdakwah juga ke atas orang lain, termasuk dia. Dia datang nak bantu rasul. Ini cerita indah dalam surah Yasin yang ramai kita baca, tapi ramai abaikan sebab tak faham.
Dan terus ayat 20, fokusnya berbeza. Fokusnya ialah udhulul jannah. Allah bagi tahu kat lelaki ni, masuklah syurga. Allah tak bagi tahu apa sebenarnya berlaku. Allah cuma cerita, dia bagi tahu begitu, kaumnya bagi amaran, tiba-tiba Allah kata pada lelaki ini, ataupun dikatakan pada lelaki ini, masuklah syurga. Ulama tafsir mengatakan besar kemungkinan maksud firman Allah ialah orang ini dibunuh akhirnya dan terus dia masuk syurga. Kesan dia orang baik di hujung kota dan dia nak berdakwah sampai dibunuh. Masuk syurga terus. Itulah Habib An-Najjar, si tukang batu di hujung kota, mengikut setengah tafsiran, yang bukan Nabi, bukan Rasul, tapi bersungguh-sungguh nak menyampaikan kebenaran, nak membantu Ar-Rasul. Itulah peringatan surah Yasin. Cerita ini mengingatkan kita tentang betapa pentingnya kita jangan abaikan dakwah. Kita bukan sempurna, kita bukan Nabi, bukan Rasul. Seperti lelaki tadi, Habib An-Najjar ini. Sama kita dengan dia, kita berdosa, tapi itu bukan alasan kita tinggalkan dakwah. InsyaAllah. Okay? Hukum semut dalam minuman. Ada masalah lagi ke? Ada. Hukum semut dalam minuman. Kita nak minum ayat teh, Allah. Ants. Ada semut. Nak buat macam mana? Biasa buat macam mana tuan-tuan dan perempuan? Memanglah takkan makan semut. Makan semut hukumnya apa? Makan semut secara sedar, hukumnya apa? Haram. Dia bukan makhluk yang boleh yang untuk dimakan. Makan semut hukumnya haram. Dia termasuk makhluk yang haram dimakan. Tapi sekarang makhluk yang haram dimakan berada dalam air. Mungkin mati. Mungkin mati. Jadi nak buat macam mana? Haram kita minum dengan sedar. Kita menelan dia haram. Lantas yang ulama suruh kita buat, ulama bincang, akhirnya timbullah satu yang kuatlah untuk kita pegangi. Buang saja. Simple ya arahan. Buang saja. Air yang dibuang semut, minum saja. Tak ada apa-apa yang memudaratkan tentangnya. Buang. Sama juga dengan lalat, sama juga dengan lebah. Buang saja dan boleh diminum. InsyaAllah. Okay? Malah kata ulama, kalaulah kita sedang masak sesuatu, contoh sedang buat kuahmi lah, kuahmi sedang mendidih, tiba-tiba semut jatuh, hancur semut, seekor semut jatuh, hancur, mi menggelegak, cari semut tak ada dah, dia macam hancur sebati dengan kuahmi. Nak buat apa dengan semut? Memang tak jumpa semut, tak boleh buat apa. Nak buat apa dengan kuahmi? Ulama mengatakan itu antara najis yang dimaafkan. Jangan buang kuahmi, jangan buang kuahmi, tuang dalam bekas mi. InsyaAllah, okey? Sikit lagi masa. Darah bisu dalam solat. Darah bisu dengan solat, jawapan ringkasnya ialah dimaafkan juga. Dengan satu syarat. Bila keluar darah dalam solat, kerana kudis, luka ataupun bisul, selagi mana dia keluar bukan dengan ikhtiar kita. Ikhtiar kita ni apa maksud? Contoh tengah semayang, Allahu Akbar tengah semayang. Tengok-tengok ada nyamuk, mosquito duduk di situ. Tu imam duk baca alif lam mim, panjang pula dah. Di kita pun mata tengok, nampak mosquito duduk situ. Penampak sudah. Pup, berdarah. Darah tu najis yang tak dimaafkan sebab kita pergi cari ambil. Ataupun ada ketuat, tu imam baca alif lam mim Allah, bahasa panjang pula dah. Kita pun kata orang krutih ketuat, pipicik ketuat. Betul, Allah berdarah, nampak, batal sebab bawa najis. Dia memang najis, darah tu najis, tapi kita pergi buat sesuatu yang menyebabkan najis keluar.
Tapi kalau kita memang ada kudis, dah basuh, kemudian ambil wudhu, dalam solat kita tak buat apa-apa, keluar darah sedikit, bisul kita basuh, belum ambil wudhu, basuh dulu dengan air mutlak, kemudian kita solat, keluar bisul. Tapi dalam kawasan bisul dia, dalam kawasan luka dia, itu dimaafkan. Kalau dia usaha baru keluar, kita buat sesuatu, dia keluar, batal. Ingat, dia dua. Biar daripada awal, dia meleleh, dimaafkan. Okey? Clear? InsyaAllah. Jadi, apa pendapat doktor mengenai menteri-menteri yang missing in action? Macam filem pula, missing in action. InsyaAllah, kita bertemu pada minggu hadapan, insyaAllah. Ya? Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.